Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni berjaya buat live. Berjaya. Kalau tidak, aduh, ada je. Cek ni lupa dah copy link. Bukan. Okay, kita share dulu. Siapa yang baru masuk boleh share. Cek, share. Ada orang di sana yang baru masuk tu boleh tekan button share. Sebab mungkin ilmu hari ni saya bagi mungkin berguna pada you atau berguna pada orang lain juga. So ilmu mesti kena sentiasa kita memberi. Ni ilmu tak beri macam mana nak dapat lebih kan. Macam tu. Sekejap kita share dulu. Siapa di sana boleh hai, komen sikit. Jaya. Semua orang tidur ke? Saya dah share, yang tengok tu boleh tekan share juga. Share. Okay, saya dah share. Korang dah share belum? Kenapa kena share? Sebab ilmu macam kita memberi sedekah kan. Kan lebih baik kita memberi daripada kita menerima. So apa yang ilmu yang korang dapat hari ni, korang kena share kan. Bila korang share kan, sharekan ilmu, lebih banyak manfaat akan datang pada diri sendiri. Sekejap, asal lighting macam gelap je. Dengar tak suara saya? Dengar sebab tu pentingnya bila kita dengar sesuatu motivasi ke, dengar sesuatu ilmu, kita perlu share. Sebabnya macam saya cakap tadi lah, macam kita memberi tu lebih baik daripada kita menerima. So you dapat ilmu, so lebih perlu memberikan ilmu tu pada orang lain juga. So jangan orang kata apa, ilmu tu dapat seorang-seorang, tak baik. Siapa yang menonton boleh say hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Ijan. Boleh tagkan kawan. Tak ada gift tak ada gift. Cuma ilmu, insya-Allah apa yang saya beri ilmu hari ni mungkin boleh bantu orang lain juga. Untuk lebih berusaha, lebih semangat, dapat ilmu tambahan kan. Okey. Hari ni berjaya juga buat live. Dah 2-3 hari dah buat live tak lepas je. So hari ni Alhamdulillah. So hari ni saya nak share. Okay, apa yang saya nak share hari ni? Hari ni saya nak share kenapa ramai sangat yang rasa diri tu susah nak berjaya. Sebab apa? Apa ni? Doa dari Murid Surah Rahman. Amin. Alhamdulillah. Hai Kak Roy. Okay, kenapa susah sangat nak berjaya? Kenapa? Okay. Satu, benda yang you kena tengok ialah kenapa kita susah sangat nak berjaya. Sebab tak ada sokongan. Sokongan tu tak ada. Okay, sokongan tu dari mana? Sokongan dari suami, dari keluarga, dari pasangan, mungkin anda lelaki, isteri, mungkin dari kawan-kawan. Ini benda yang paling penting bila kenapa kita ni susah sangat nak berjaya. Mungkin you tak lepas lagi apa yang you nak. Sebenarnya yang penting yang kita tengok ialah sokongan. Okay, first, kalau kata sokongan keluarga tak ada. Sebab keluarga ni kadang susah sikit. Ada yang rasa dengki, ada yang iri hati, ada yang agree apa yang kita buat, ada yang tak nak agree apa kita buat. Betul? So, keluarga kita kena tahan. Kita kena orang kata apa? Jadi pekak, jadi buta. Tahan kalau keluarga. Tetapi kalau pasangan, ini masalah. Pasangan memang masalah kalau kita punya pasangan tu
tak sokong kita. Okay, contoh you punya suami tak sokong ataupun isteri you tak sokong. Itu ada satu masalah. Tapi macam nak buat? Takkan you nak biar je, tak apalah, biarlah dia tak sokong aku buat bakar-bakar tabir. Tak boleh tak boleh. Sebab keberkatan you punya business tu tak lepas. So apa yang nak buat? Sebenarnya pasangan yang contohlah suami ke isteri ke, dia tak bagi you buat business. Mungkin sebab dia takut. Dia takut you terikut-ikut dengan kawan, ataupun dia rasa takut you kena tipu, ataupun dia takut you macam boleh ke, dia sendiri pun tak confident dengan you. Itu sebenarnya. Salam Kak Iza. Yang baru masuk tu boleh tekan button share. Sebabnya ilmu yang you dapat bila you beri pada orang, banyak lagi manfaat yang you akan dapat. Macam kita beri sedekah lah. Lebih baik kita menerima daripada lebih baik kita memberi daripada kita menerima. So jangan malas tekan button share sebab ia info ilmu untuk you dan kawan-kawan you. Hai sayang. Anak mengacau. Okay. Pasal pasangan tadi. Dah pergi depan. Pasal pasangan tadi Okay, macam mana you nak dapatkan sokongan daripada pasangan? Sebab memang selalulah kalau you buat bisnes apa-apa sekalipun, ataupun you nak tukar nak tukar apa? Nak tukar tempat kerja, atau you nak tukar bidang, you nak dapat pasangan punya agreement tu agreement pula apa? Persetujuan ataupun sokongan sangat susah. Sebab bukannya dia orang tak nak bagi. Sebab apa tahu? Sebab dia orang takut, dia tak confident. Jadi apa yang you kena buat kalau contoh pasangan you, contoh you nak buat business kan? Pasangan you tak bagi, suami you tak bagi ni, macam mana nak buat? So apa yang you kena buat ialah you kena explain pada dia kenapa you nak buat. Kenapa you nak buat business. Kena berbincang kenapa kita perlu business. Contoh macam tu. Dan apa yang you kena fahamkan dia, apa bisnes tu, apa benda yang you buat. You jangan fikir macam ni tau. Kebanyakan kesalahan pasangan, dia akan fikir macam ni. Alah, sebab aku kan faham pun kalau cerita. You salah tak boleh fikir macam tu. Kalau dia tak faham, you kena terangkan bagi dia faham. So ingat, sokongan paling penting ialah sokongan pasangan. Keluarga tu lain cerita. Sebab keluarga tu besar kan. Ada yang ada yang jenis iri hati, ada yang jenis suka, ada yang tak suka. Itu lain. Tapi kalau pasangan ialah benda paling penting untuk you lalui kalau you nak berjaya. Okay. Lepas tu daripada kumpulan yang you bergaul pun penting. Kumpulan yang you bergaul sangat penting untuk memberi you punya level. Macam mana tu? Okay, contoh kawan yang you bergaul. Contoh kawan-kawan you buat bisnes ni, kawan-kawan semua condemn. You cakap kawan-kawan tak sokong pun. Nak jual barang pun kawan-kawan tak nak pun. Okay, you kena tahu bila you nak buat bisnes ataupun you nak berjaya dalam satu-satu benda yang you buat. Masalah Kak Norm. You nak berjaya dalam satu-satu benda yang you buat, mesti you tengok grup apa yang you duduk. Contoh kalau you cakap tadi kawan-kawan semua condemn. So you keluarkan diri you daripada grup tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak aura negatif tu pergi dekat you. Kalau aura negatif tu pergi dekat you, you sendiri akan jatuh. Jadi bila nak buat bisnes atau nak berjaya, you perlu ada sokongan di keliling you yang beri you punya aura positif. Okay, macam mana nak dapatkan kumpulan yang positif ni? You sendiri kena kaji. Okay, contoh saya bagi contoh. Orang yang kaya kat Malaysia ni pun, contoh macam Tan Sri Vincentine, Tan Sri Freddy Fernandez, semuanya ada team business yang sama-sama positif untuk berjaya. Kalau you duduk dekat kawan-kawan yang suka condemn, kawan-kawan yang suka reject, you akan sendiri akan down tau. Jadi keluarkan diri you daripada situ. Okay, lepas satu benda yang nak kena tahu, ramai yang terlepas pandang bab ni. Saya pun tahu sebab ada yang cikgu yang mengajar. Contoh kalau income you 5,000. Contoh income you 5,000. You kena bergaul dengan orang yang income 5,000 ke atas. Bukan you tak boleh kawan tau dengan orang yang income 500. Bukan tak boleh kawan, maknanya lebih bergaul. Wah macam tu kan. You tak boleh duduk dengan geng-geng yang bawah daripada you. You kena pergi geng yang lebih atas daripada you. Level sama atau atas daripada you. Sebab apa? Sebab kita tak nak aura negatif tu mengundang aura negatif dan mengundang sesuatu yang negatif. Okay, contoh saya bagi contoh bagi senang faham. Contoh you punya income ni 5,000. Contoh hidup mungkin senang ke, selesa ke macam tu. You punya kawan agak susah. Lepas tu you dah ajak dia datang rumah makan. Okay, lepas tu dia tengok dapur.
Lepas tu dia tengok periuk you cantik. Dalam hati dia, kalau lah aku dapat periuk ni. Kalau dia take it positif, tak ada masalah. Tapi selalunya orang yang kalau tak dapat apa yang dia nak, dia akan fikir negatif. Dia akan timbul rasa iri hati. Dan yang paling tak best, kalau kawan you balik rumah, dia beritahu dekat suami dia, bang, periuk kau contohlah nama dia Ani, periuk si Ani tu best lah, kita ada kan best kan bang, kenapa abang tak boleh beli untuk saya? Nampak tak? You nampak tak benda tu membebankan suami dia pula. Sebab tu pentingnya you punya pergaulan tu kena dengan the right team, the right group. Lagi naik you, lagi pergi group yang sepatutnya. You tak boleh pergi makin bawah macam tu. Sebabnya dia akan mengundang benda-benda macam ni lah, which yang tu yang akan menarik you jatuh ke bawah. Dia tak boleh pergi jauh lagi macam tu. Okay, so tu poin yang pertama, tiada sokongan. Okay, poin yang kedua, kenapa kita susah nak berjaya, kita susah nak pergi lebih. Bila kita rasa ilmu tu dah cukup. Ini paling biasa, especially orang yang dah capai apa yang dia nak. Dia akan fikir ilmu dia dah cukup. Sebab tu paling penting kita kena tahu satu benda, ayat ni kena ingat, jangan sombong dengan ilmu. Walaupun kita dah hebat ataupun walaupun kita dah tahu benda tu, kita mesti lagi kena belajar. Sebabnya contoh kalau macam you nak belajar satu produk, you dah tahu dah pasal produk ni, so you tak nak masuk kelas. Contohlah leader suruh masuk kelas, you tak nak masuk kelas. You kata dah tahu dah benda tu untuk apa. Tak boleh itu namanya you sombong dengan ilmu. Okay, sebabnya mungkin setiap kali you dengar, you tak akan serap 100% apa yang you tahu. Dan you kadang-kadang tak tahu apa yang you tak tahu. So that's why you kena tahu, kena sentiasa tambah ilmu. Jangan sombong pada ilmu. Itu penting. Jangan sombong pada ilmu. Bila you sombong pada ilmu, you susah nak naik. Nampak? Siapa tu? Salam selamat pagi. Okay. Lepas tu, bila kita nak timba ilmu, sentiasa akan biawak kacau dalam otak kita. Itu dah biasa, perkara biasa biawak kacau otak kita. Contohnya kan, bila you nak ambil tahu satu benda kan, you akan fikir, alah tapi macam dah tahu je benda ni, belajar benda lain lah. Itu antara biawak-biawak yang you all suka layan. Benda-benda tu yang bahaya, benda tu yang akan membuatkan kita tak move, kita tak bergerak, kita tak berjaya ke depan. Okay. Poin yang ketiga. Yang ketiga ni mau penting, sangat penting sebenarnya, tapi ramai yang rasa benda ni biasa-biasa je. Padahal benda ni yang paling penting bila setiap kali buat bisnes. Apa tu? Iaitu tiada matlamat yang nyata. Semua orang kata saya ada buat sesuatu, bila saya nak buat satu benda tu, saya yakin benda tu boleh dapat. Contoh macam tu. Tapi tak ada benda yang jelas, tak ada yang nyata. Biawak longkang, betul Kak Iza? Biawak longkang. Okay. Tiada matlamat yang nyata. Matlamat ni sebenarnya perlu diprojekkan, perlu divisualkan. Perlu, orang kata apa? Perlu dinyata dan dinampakkan. Itu yang sebenarnya yang sepatutnya setiap orang buat. Okey. Matlamat ni, kalau kita motivasi macam mana pun, kita bakar you macam mana pun, kita bagi ilmu motivasi macam mana pun, kalau tak ada matlamat, memang you tak pergi ke mana. Sebab you tak tahu nak pergi mana. Okay. Macam mana nak buat matlamat? Yang pertama, benda yang you kena tanya dalam diri sendiri ialah, kenapa aku nak berjaya? Contohnya you masuk satu bidang bisnes ni, you kena tahu kenapa you nak berjaya dalam bisnes ni. Soalan tu akan membuatkan kita ada jawapan. So kadang-kadang kita nak tulis matlamat tu, nak tulis macam mana, apa yang nak tulis pun kan. So soalan yang pertama you kena tanya dalam diri ialah, kenapa aku nak berjaya? Itu jawapan dia, itu adalah matlamat you. Yang kedua, matlamat mesti ada time frame. You tak boleh cakap, okay, aku masuk bisnes ni, contohlah aku nak beli laptop, macam tu. Tak boleh. Itu maknanya bila-bila kau boleh beli. Matlamat yang ada time frame. Contohnya aku nak beli laptop pada Disember 2020. Walaupun matlamat tu macam, alah, simple je, nanti ada lebih, bolehlah beli, ada bajet, bolehlah beli. Tak boleh, kalau you buat macam tu, sampai bila pun bajet tak sampai. So kena tulis. Contohnya tulis, nak beli laptop pada bulan Disember 2020. Nak dah mengacau main kat sini. Okay, lepas tu yang ketiga, mesti ada variable yang boleh dikira.
Contoh kalau you dalam makan gaji, contoh makan gaji saya cerita pasal business je, ada juga yang tengok makan gaji kan. Okay, contohnya makan gaji. You punya target mungkin you kata bulan November aku nak naik manager. Tapi kalau you tahu memang bulan November ada kenaikan. Tapi kalau you bulan November tak ada kenaikan, you tulislah saya nak jadi manager pada bulan November. Benda tu tak boleh, orang tak reliable. Tak boleh apa kata? Tak boleh dikira, tak ada unsur-unsur yang sepatutnya, sebabnya memang tak ada kenaikan pada bulan tu. Macam tu. So nak tulis tu mestilah ada sebab, ada time frame, dan reliable lah. Dan satu lagi, logik. Ada orang nak buat matlamat ni, dia tak logik. Contohnya dia masuk bidang bisnes kan, bulan depan aku nak jutawan. Tak logik kan, tak logik. So ingat, 4 benda ni paling penting kalau you nak buat bisnes ataupun you nak berjaya. 4 benda ni cara untuk kita buat matlamat. Okay, dan matlamat ni jangan hanya fikir. Sebab semua orang boleh fikir, nak tu, nak ni. Tapi bila tak tulis, bila tak nampak, you tak kejar. Okay, contoh masa dekat sekolah dulu kan, masa kita belajar zaman sekolah dulu, kau ada yang sekolah lagi ke? Okay, masa kita belajar, cikgu tulis, kita tengok, kita dengar, kita tulis. Betul tak? Kenapa macam tu? Sebabnya, contoh cuba you all bayangkan cikgu kimia ajar macam ni. Okay, molekul hidrogen campur oksigen, mesti 2 hidrogen dan campur 1 oksigen. Korang rasa boleh faham tak? Rasa boleh terfikir tak dalam kepala ni? Macam mana rupa molekul tu? Macam mana tu hidrogen tu macam mana kan? So, nampak tak? Dari kecil lagi memang dah diajar. Kita belajar, tengok, dengar, catat. Sebab apa? Sebab kita nak benda tu kita ingat dan kita hafal dan kita boleh jawab exam. Sama juga dengan matlamat. You kena tulis, you kena ingat, you kena dengar apa yang you punya kata hati you kena dengar, you kena tulis dan you kena ingat. So, you boleh kejar. Itu contoh kenapa. Sebab you kena tulis matlamat dekat paper ataupun dekat handphone ke whatsoever lah. Janji you boleh visualizekan benda tu. So ingat kenapa nak kena tulis? Macam saya cakap tadi lah. Macam bayang lah cikgu kimia ajar cakap je. Okay, right. So point keempat tadi. Haus pula malam ni. Okay, yang keempat, kenapa tak boleh berjaya? Sebab tak ada keyakinan diri. Keyakinan diri ni yang tak ada. Nak cerita pasal keyakinan ni memang panjang. Nanti next time saya buat live lah pasal macam mana nak naikkan keyakinan diri. So hari ni pasal keyakinan diri. Salam Ban Zizi. Okay, macam mana nak naikkan keyakinan diri? Kena ingat tu benda. Kata-kata apa yang kita fikir, apa yang kita bercakap, apa yang kita ingat, itu semua doa. Kalau tiap-tiap kali kita duk cakap kan, okay, saya cuba. Okay, saya try yang terbaik. Saya buat yang terbaik. Macam tu. Cuba kan, bila contoh you nak sesuatu, pasti saya akan dapat. So, you rasa you beri pressure pada diri sendiri untuk bergerak dan berjaya. Kalau cakap, lepas ni, tolong buang perkataan saya cuba yang terbaik. Jangan. Ataupun saya try. Contoh leader cakap kan, contoh dalam bisnes, agent, leader cakap you kena hit apa-apa untuk you dapat naik something ataupun you dapat insentif whatsoever lah. Okay, contoh kalau macam tu, saya buat yang terbaik. You rasa buat terbaik tu datang ke ataupun kalau ada rezeki adalah macam tu. Dah macam Gegar Berganza, ada lagu, ada lagi. So macam tu, faham tak? So sekarang, bila you rasa you nak sesuatu, you jangan cakap I try. Jangan cakap I cuba. You cuba-cuba je nanti. So mesti, nak macam mana nak yakinkan diri? You kena hargai diri you. You kena hargai diri sendiri. Kalau kita tak hargai diri kita, siapa nak hargai diri kita? Betul? You sendiri tak hargai diri, macam mana you nak yakin diri you? Semua orang diciptakan terbaik dari segi masing-masing. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Saya ada kelebihan saya, kamu ada kelebihan kamu, ni ada kelebihan masing-masing. Masing-masing ada kehebatan. Mungkin saya ada benda yang saya tak tahu, you mungkin ada yang boleh tahu. Jadi masing-masing mesti you cakap Kak Adura ni, masing-masing mesti kena yakin yang diri tu boleh bagi yang terbaik, bagi yang the best of you. Bukan cuba-cuba jadi yang terbaik, tak boleh. Okay? So jangan takut gagal.
Sebab kenapa kita takut gagal? Sebab kita rasa ramai lagi hebat pada kita. Betul? Tu yang kita rasa, tak apalah, mesti aku rasa dia sampai dulu. Macam tu. Betul Kak Izzah, hargai diri. Kerana dirimu amat berharga. Ya, you all semua berharga. Jangan rasa orang lain lagi hebat pada kita. Okay? Jangan pula rasa kita terlebih hebat pada orang lain. Itu riak pula. So, kena hargai diri sendiri. Kena percaya kelebihan masing-masing. Dan kena percaya rezeki Allah. So itu yang poin kelima. Poin yang kelima, kenapa kita tak boleh berjaya tak boleh pergi jauh? Kenapa kita tak boleh berjaya lebih lagi? Sebab yang poin kelima, mudah putus asa. Semalam, kalau nak tahu, semalam kita orang ada dengar, kita orang ada saya dengan saya punya cikgu lah, Najib Asadok, Sifu Najib Asadok ada macam bagi kita orang ni lah, bagi kita orang perjumpaan dengan Imam Muda Ashraf, kenal kan, yang kat radio tu kan. Okay, so semalam dia ada kupas cerita pasal putus asa. So saya nak sharekan pasal putus asa ni pada semua orang. So apa ilmu saya dapat semalam, saya bersalah pula kalau saya cerita. So saya cerita pada hari ni. So ilmu yang saya dapat semalam saya cerita pada you all semua pasal putus asa. Putus asa tu sebenarnya adalah kufur. Tahu tak? Cakap I will give the best. Betul. Jangan will. Will tu akan. Okay. Kufur tu putus asa itu adalah kufur. Okay. Ramai orang terfikir, macam saya pun terfikir juga, kenapa pula putus asa tu kufur? Padahal kita tak sembah orang lain, kita tak sembah benda lain, kita sembah Allah. Kenapa benda tu kufur? Okay. Sebabnya, bila orang putus asa, dia bermakna dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Okay? Dia tak yakin dengan rezeki yang pasti ada pada dia. So, dia rasa kalau dia boleh buat, dia lagi hebat. Itu adalah menyebabkan orang yang mudah putus asa ni adalah kufur. So, ingat, kalau you rasa nak putus asa, you akan tergolong dalam kufur. Nak ke? Tak kan? So, itu yang semalam Imam Muda Ashraf beritahu. So kita jangan putus asa. Kita kena yakin. Kita kena yakin rezeki Allah. Allah akan beri rezeki itu terbaik waktu di saat yang sepatutnya kita dapat. Okay. Business, kalau you adalah seseorang yang buat business, pergantungan business you hanya dengan Allah. Okay, kalau you yang menonton ni bukan agama Islam, sebab saya nampak ada yang bukan agama Islam kat sini. Pergantungan you juga bergantung pada Tuhan you. Sebab masih pada Tuhan betul. So make sure orang kata apa? Letak betul-betul kita punya soul, kita punya jiwa, buat sesungguhnya. Yakin dengan apa yang diberi. Yakin dengan apa yang kita ada. Kalau orang kata cabaran tu biasa. You pergi mana-mana pun cabaran. Tapi macam mana kita positifkan diri untuk menangani cabaran tu. Ayat skema. Macam mana kita positifkan diri untuk menangani cabaran tu. Itu yang tadi relate dengan yang nombor 1 pasal apa? Tiada sokongan. Kalau tak cukup positif, kita sendiri akan rasa down. Sebab tu you kena betulkan you punya circle. Circle you kena betulkan. Selalu itulah yang first kali orang fail. You masih lagi nak duduk kat circle yang you ada sekarang. So you tak naik-naik. Okay. Lepas tu ilmu kena cukup. Kalau tak cukup, tu yang you akan rasa you down. Sebab you rasa orang lain lagi hebat daripada you. So bagaimana kita nak cipta cabaran tu jadikan peluang? Daripada mana? Daripada ilmu. Sebab tu ilmu, kita jangan musuh dengan ilmu. Kita mesti berkawan dengan ilmu. Kita jangan sombong dengan ilmu. Belajar, sentiasa belajar. Tak kisahlah belajar apa pun. Setiap hari dapatkan ilmu. Daripada blogspot ada, kita ada blogger, kita ada live macam ni. Ini pun ilmu. So ilmu boleh share dengan kawan-kawan. Macam semalam ada Zoom dengan Imam Muda Ashraf, saya sharekan dengan kawan-kawan supaya dah sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat keberkatan. Ini jangan kita hanya asyik nak terima ilmu, kita tak beri pada orang. Sebab tu perlunya kita share cerita. Okay. Kena ingat pasal putus asa tadi, Allah tak akan mencabar seseorang kalau dia tak mampu, di luar kemampuan dia. Selalu kita kata macam, ya Allah beratnya dugaan. Allah tu tak akan cabar you kalau you tak mampu. You sebenarnya mampu, cuma you dah penat ataupun you rasa you tertekan sebab dugaan. Okay, right. So itu 5 poin yang saya sharekan pada malam ini. Macam mana, kenapa
kita tak berjaya. So kalau rasa ada poin-poin yang mana yang kita masih lag ataupun masih terlupa nak buat, even saya pun, saya tak kata saya perfect, saya pun masih lagi belajar, saya juga masih perlukan ilmu, saya pun perlu tukar circle. Setiap kali tukar circle, jangan setiap kali, kalau contoh dah tahu kawan tu negatif, kau jangan nak sibuk lagi dengan dia, boleh tak? Buat tak tahu je, just move on, pergi tempat lain, simpang je tempat lain. Tak payah nak fikir, oh dia ni tiap-tiap kali macam ni, dia tiap kali macam ni, serabutlah otak. Tak payah kawan dengan dia. Just friend dalam FB cukup. You tahu dunia luar, tak payah sibuk lagi nak sibuk dengan dia kan. Yakin pada diri sendiri. Lepas ni ingat, lepas live ni tolonglah buang perkataan saya cuba, saya try. Cuba buang. Okay? Sebab benda tu akan membuatkan kita rasa macam kita rendah diri. Okay? So, okay, saya rasa itulah perkongsian saya malam ni. InsyaAllah kalau sempat, saya cuba nak buat live setiap hari untuk bagi ilmu apa yang saya belajar, apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Saya baca blogspot, apa yang saya bersama dengan cikgu saya Najib Asador, apa yang bagi ilmu. Saya cuba nak bagi ilmu pada semua orang, tapi kadang-kadang masa kekangan. So, itulah. Tak boleh nak kata cuba juga kan. Tapi itulah. Hari ni Alhamdulillah dapat sampaikan ilmu pada semua orang. Terima kasih yang menonton, 14 orang hari ni, terima kasih. Tak tidur lagi ya. So semoga ilmu hari ni memberi manfaat kepada semua orang yang mendengar. Okay? Dan kita rajin-rajinkan sharekan ilmu pada semua orang. Okay? Alright. Kau rapat-rapat dengan ilmu. Betul? Betul Abang Zizi? Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.